大家好，我是杨庆化，今天我们来学习 GK 5级69课，培养为什么？OK，现在我们看生词，第一，培养 artinya memelihara。第二，对手 artinya pesaing。第三，公寓 artinya apartemen。第四，文具 dictionary。第五，电池 baterai。第六，日用品 artinya barang kebutuhan sehari-hari。第七，利润 profit。第八，诚信 jujur。第九，媒体 artinya media。第十，对象 artinya target。第十一，营业 artinya berbisnis。第十二，itu adalah suatu angka yang mengindikasikan suatu kayak jumlah, volume gitu-gitu ya. Di 13, puru artinya tidak sebanding. Di 14, kancuy artinya hanya atau bisa konteksnya kayak mendingan lah. Di 15, di artinya padat. Di 16, kwa artinya ambruk. Di 17, lungtuan artinya monopoli. Di 18, taupi artinya bangkrut. Di 19, resin antusias. Di 20, zizin artinya modal atau dana. Di 21, sha artinya bodoh. Di 22, taumei artinya sial. Di 23,生态 artinya ekologi. Di 24, 商业 artinya bisnis. Di 25, 领域 artinya apa namanya bidang. Di 26, 适当 artinya sesuai. Di 27, 促使 artinya mendorong. Di 28, 生长 artinya bertumbuh. Di 29, 妨碍 artinya menghalangi. Di 30, 促进 itu juga mendorong. Di 31, 利益 artinya benefit. Di 32, 合理 artinya masuk akal. Di 33, 万一 artinya kalau. Di 24, 维持 artinya menjaga. Di 35, 饱和 artinya apa ya namanya kejenuhan lah. Kalau di ekonomi ya konteksnya kayak kejenuhan gitu, nggak naik nggak turun, jenuh aja gitu. Di 36, 不见得 artinya belum tentu. Oke, jelas ya untuk ini. 现在我们看课文，建伟在大学的一座公寓楼里开了一家书店，顺便卖点文具、电池、小日用品等。1年多来，虽然每件商品的利润都并不高，但他诚信经营，薄利多销，使书店生意越来越红火，甚至成为了媒体的采访对象。这个大学里另外还有3间书店，由于受到了建伟书店的影响，这3家书店的经营空间越来越小，3家的营业额加起来还不如他一家高。建伟成了这里的书店老大。Oke, artinya Kenway membuka sebuah toko buku di gedung apartemen di universitas. Dia menjual stationery atau alat tulis ya, lalu baterai dan kebutuhan sehari-hari.
Selama setahun terakhir, meskipun keuntungan per barang itu tidak seberapa lah, tetapi dia itu jujur orangnya dan berfokus pada keuntungan kecil dan perputaran yang cepat. Dan lalu juga meningkatkan bisnis toko buku tersebut. Bahkan membuatnya mendapatkan perhatian dari media-media. Di universitas ini juga ada 3 toko buku yang lainnya. Dikarenakan terkena dampak dari toko buku si Qianwei ini, ruang bisnis dari ketiga toko buku ini pun jadi semakin sempit. Jadi kayak pangsa pasarnya lah, kalau apa namanya istilahnya. Lalu total penjualan mereka juga kini lalu juga pendapatan atau bisnis dari ketiga toko buku ini pun juga jadi tidak sebanding dengan toko buku si Qianwei ini. Qianwei pun menjadi bos besar gitu, bos besar toko buku di sini gitu. Oke, jelas ya untuk yang ini. Oke. 这时，许多亲朋好友便建议他干脆把另三家书店击垮，垄断这个市场。可见为不但没有去击垮对手，反而还经常帮助三家书店搞一些营收活动。对于一家快要倒闭的书店，他还主动热心的借给其资金，想办法让它继续经营下去。Oke, artinya di waktu ini banyak teman dan kerabat-kerabatnya itu menyarankan dia untuk menyingkirkan tiga toko buku lainnya dan memonopoli pasar. Tetapi Qianwei tidak berusaha untuk menyingkirkan para pesaingnya, tetapi justru sering membantu ketiga toko buku tersebut dalam kegiatan pemasaran. Dia bahkan juga secara aktif dan antusias meminjamkan dana kepada sebuah toko buku yang hampir bangkrut dan berusaha membantunya untuk tetap beroperasi lagi. 有人问他：“你怎么这么傻？就让他们倒霉，不好吗？” Oke. Ada orang yang nanya dia, kamu kenapa begitu bodoh? Buat mereka sial emang gak baik apa? Oke. 这位说，我是在保持这一地区捕书市场的生态平衡。商业领域其实和自然界一样，自然界中的生物适当有一些敌人会促使它们生长得更好。同样的，对手并不会妨碍我的发展，反而会促进经营，让我获得更多利益。一个原因是这样能创造让客户有所比较、有优中选优的购物环境。通过比较，学生们才知道我的书店服务好，品种优，价格合理。如果只有我一家书店了，学生们没有了比较，价格定得再低也会认为我的书价高。万一他们自己跑到其他读书市场去，货比三家，那我的生意就完了。
还有一个很重要的原因，就是维持这种书店的耦合的生态，避免更多更强的对手来插足。我把其他商家都击垮了，不见得是件好事，因为别人一看这么大的地方，只有我一家书店，新的书店可能就会出现，弄不好来一个比我更强的对手。所以，为了保持目前这种经营的生态平衡，我要继续把对手培养好。Oke, intinya Cengwei berkata, saya sedang menjaga keseimbangan ekologi pasar di uh, pasar buku inilah. Gitu. Dunia bisnis itu seperti alam. Di alam, uh, beberapa musuh membantu suatu apa namanya organisme lah, organisme berkembang. Demikian pula, pesaing tidak menghalangi perkembangan saya. Sebaliknya, mereka mendorong bisnis saya dan memungkinkan saya meraih keuntungan. Um, Salah satu alasannya adalah hal ini uh, dapat menciptakan lingkungan belanja yang dimana pelanggan dapat membandingkan dan memilih mana yang terbaik gitu di antara toko-toko buku. Melalui perbandingan, mahasiswa akan mengetahui bahwa uh, toko buku saya pelayanannya baik, lalu juga barangnya bagus, harganya pun uh, masuk akal gitu, wajar harganya. Jika saya satu-satunya toko buku di sini, maka mahasiswa pun juga jadi tidak ada kemampuan untuk membandingkan lagi. Dan meskipun harga saya itu rendah, mereka akan tetap bisa menganggap bahwa harga buku itu mahal. Jika mereka pergi ke pasar buku lain untuk membandingkan harga, bisnis saya akan hancur. Alasan penting lainnya adalah untuk mempertahankan ekologi buku yang jenuh ini dan mencegah pesaing yang lebih kuat memasuki pasar. Jika saya menyingkirkan 3 toko lainnya, itu belum tentu adalah hal yang baik. Begitu orang-orang sadar bahwa saya satu-satunya toko buku di area seluas itu, maka toko-toko buku baru mungkin akan mulai bermunculan. Dan ini berpotensi untuk menciptakan pesaing-pesaing yang lebih kuat daripada toko saya. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan ekologis, saat ini saya harus terus mengembangkan pesaing saya atau memelihara pesaingnya saya gitu. Oke, jelas ya. 我们继续。第一，不如动词表示比不上。例如，oke, di sini maksudnya 不如 ada kata kerja yang berarti kan tidak sebanding. 第一，求人不如求己。Oke. Kebutuhan orang tidak sebanding dengan kebutuhan diri sendiri. 第二，由于受到了建为书店的影响，这三家书店的经营空间越来越小，三家的营业额加起来还不如他一家高。Oke. Dikarenakan mendapatkan dampak dari toko buku si Cengwei, pangsa pasar ketiga toko buku ini semakin lama semakin kecil. Bisnis ketiga toko buku ini pun jika diakumulasi ketiganya, bahkan masih tidak sebanding dengan toko buku dia seorang diri gitu. 第三，如果找一个体育不如你或者和你差不多的人下棋，虽然你可能会轻易的战胜对手，但并不能使你的体育的到提高。Jika kamu bermain catur dengan orang yang kemampuan bermain caturnya masih lebih rendah dari kamu,
atau orang-orang yang masih seimbang dengan kamu lah kemampuannya. Meskipun kamu kemungkinan dapat uh, mengalahkan lawan kamu dengan mudah, tetapi ini tidak dapat membuat kemampuan bermain catur kamu meningkat gitu. Oke, jelas ya. 我们看练习，第一，周末咱们去趟长省怎么样？周末人太多了，不如我们找个人找的时候。Kita akhir pekan pergi ke Great Wall gimana? Akhir pekan orang terlalu rame, tidak sebanding dengan hari lain yang lebih sepi lah gitu. Oke, jelas ya. 第二，与上学期相比，你这学期的成绩有进步吗？这学期的成绩不如上学期。Jadi dibandingkan dengan semester sebelumnya, semester ini nilai kamu ada kemajuan nggak? Nilai semester ini tidak sebanding dengan semester lalu. 第三，今天阳光真好，在房间睡觉不如出去走走。Di luar matahari begitu bagus. Tidur di dalam kamar tidak sebanding dengan pergi jalan-jalan keluar. Oke, jelas ya untuk puru ya, tidak sebanding. 第二，干脆，干脆形容词表示形容说话做事痛快不犹豫。例如kayak di sini maksudnya kancuy bisa sebagai kata sifat yang berarti kan tegas lah, tidak ragu-ragu. Contoh, 第一，他这人很干脆，说行就行，说不行就不行。Dia ini adalah orang yang sangat tegas. Jika iya, maka dia bilang iya. Jika tidak, maka dia bilang tidak. 第二，我求他帮忙，他答应的很干脆。Saya meminta bantuan dia. Dia jawabnya dengan tegas gitu, dengan yakin, dengan mantap gitu, enggak ragu-ragu. Jadi kayak iya ya iya, enggak ya enggak gitu. Oke. Lalu 干脆也可以做副词，表示简单、果断地，例如Oke, di sini maksudnya kan cuy bisa sebagai kata keterangan yang berarti kan kayak tinggal gitu ya. Lo bahasa sehari-hari Indonesia kayak tinggal bla 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 gitu. Ya, konteksnya kayak hanya lah, hanya gitu. 第三，我已经试了6次了，还是不行，我看我干脆放弃好了。Saya sudah mencoba 6 kali, tetapi masih tidak bisa. Saya lihat saya kayak mendingan nyerah aja deh gitu. 第四，这时许多亲朋友又便建议他干脆把另三家书店集团垄断这个市场。Oke, di waktu ini banyak teman dan kerabat itu menyarankan dia untuk tinggal mendesak ketiga toko buku ini dan juga memonopoli pasar ini gitu. Oke, jelas ya. Maksudnya konteks ini bisa berarti kan mendingan lah atau kayak tinggal. Contoh, 我们看练习。第一，现在这工作真没意思，又累，挣的又少。干脆换个工作吧。Oke. Pekerjaan ini tidak menarik, capek lalu gajinya pun juga rendah. Mendingan
给他 pekerjaan gitu. Oke, 第二，这件事你已经考虑了1个月了。干脆就下决定了啊。Untuk urusan ini kamu sudah memikirkannya selama sebulan. Mendingan buat keputusan nggak sih gitu, jangan lama-lama mikirnya gitu. 第三，什么什么行，那我们叫大家明天一起开个会吧。我们干脆直接做决定。Kita mendingan langsung buat keputusan aja. Boleh? Kalau gitu kita besok buka meeting sama yang lainnya ya. Oke. 我们继续。第三，万一延迟，表示可能性很小，一般用于意外或不利的情况。例如，di sini maksudnya wan'i ini adalah kata sambung yang berarti kan kayak apa ya? Suatu kemungkinan itu kecil gitu. Kayak kalau di Indonesia kayak jaga-jaga lah, jaga-jaga kalau gitu. Ya, contoh di 万一他们自己跑到其他图书市场去货比三家，那我的生意就完了。Ya, artinya jaga-jaga kalau mereka dapat lari ke pasar lain dan membandingkan dengan toko saya, maka bisnis saya pun dapat selesai deh gitu. Mereka bandingin dengan pasar lain soalnya. 第二，不要将所有的鸡蛋都放在一个篮子里，因为万一不小心，鸡蛋就有可能全部打碎。Jangan menaruh semua telur ayam kamu di dalam satu keranjang, karena jika tidak hati-hati maka semua telur ayam kamu akan jatuh pecah. 万一也可以做名词，表示可能性很小的意外情况，经常用在就怕万一以防万一这样的固定格式中。例如，给maksudnya 万一 bisa sebagai kata benda yang berarti kan suatu kondisi yang kemungkinan terjadinya itu kecil. Dan strukturnya bisa pakai ini ya. Ya, 第三，不怕意外就怕万一。Artinya tidak takut dengan hal yang umum, tapi takut hal yang jarang terjadi gitu ya. Ini kayak peribahasa nih. 第四，他总是带着一把枪，以防万一。Dia selalu membawa pistol untuk jaga-jaga hal yang gak diinginkan gitu. Jelas ya. 我们看练习。第一，我们还是早点出发吧。万一路上堵车就麻烦了。Kita berangkatnya pagian dikit aja, jaga-jaga. Kalau misalkan macet jalanan ribet deh gitu. 第二，今天晚上你回家吃饭吗？我赶快回家吃。万一有临时的万一临时有事情就不好说了。Kamu hari malam ini pulang makan nggak? Saya cepat-cepat pulang lalu makan. Jaga-jaga kalau tiba-tiba ada urusan, wah udah nggak bisa makan deh gitu. 第三，天气看起来不错，不用带伞了。
带着吧，万一突然下雨呢？Cuaca kelihatannya baik, nggak perlu bawa payung. Bawa aja, jaga-jaga tiba-tiba hujan. Oke, jelas ya. 现在我们看集和用集的区别。给它们的共同点是，都可以做动词和形容词。形容词的意思都是地方小而人或物多。Oke, keduanya bisa sebagai kata kerja atau kata sifat yang berarti uh, tempat kecil tetapi orangnya banyak, padat lah gitu. Contoh, 第一，这么小的教室里放30张桌子，太挤了，oke atau bisa 太拥挤了，oke padat ya。路，它们的不同点是：第一，比动词强调用力使自己从人群中通过，而用起动词强调挤在一起。Ini artinya 动词 yang sini bisa berarti kita apa namanya maksain diri sendiri untuk muat ke kerumunan orang. Sedangkan kalau yung ci ini berarti berdesakan. Contoh, 坐车的人太多了，我挤了半天才挤上车。Oke ya, dia mendesak diri sendiri gitu. Oke, yang ini 请先下后了上，不要硬挤。第二，挤一般座位而用其可做主语或宾语。Oke, di sini dia bisa sebagai predikat, sedangkan kalau yung sini sebagai kata subjek atau kata keterangan. Contoh, 为了买到票，我挤得满头大汗。Untuk ini 交通拥挤是个大问题。jelas ya begini. 第三，动词指用力的东西从小痛或小心中出来。Oke, nah untuk yang 用情没有这个意思。Oke, jadi bisa berarti kayak kamu mendorong sesuatu keluar dari lubang yang kecil. Sedangkan kalau Yongqi nggak ada arti ini. 比如有个用完了已经挤不出来了. Ya berarti ini mau keluarin pasta giginya gitu dari tempatnya gitu kan. 第四，及动词，人或物紧紧挨在一起，或事情集中在同一时间段里。mungkin ini 没有这个意思。ini berarti kata kerja yang berarti mendesak suatu orang menjadi berdempet-dempetan gitu atau suatu benda lah. Oke. Contoh, 如果你的生活线被不重要的事挤满了，那你就无法没装进更重要的事了。第五，挤有排挤的意思，而拥挤没有这个意思。Oke. Ya, ini berarti Ji bisa berarti mendorong keluar. 例如，许多亲朋好友更建议他干脆把另三家书店击垮，垄断这个市场。OK，现在我们看练习。第一，所有的事都什么什么，在这一个星期了，给咱设计啊。第二，由于人群什么什么，有人受了伤。咱肯定是拥挤啊，我的想法。第三，他假装伤心什么什么，出了睁眼泪。呀，
第四，周末这些商场里虽然人很多，但并不难。可以呢，boleh bisa。哎，现在我们看练习。第一，电池 baterai 防癌 menghalangi 利润 profit 培养memelihara 资金的呢不见得本本读。第一，太晚了，我先走了。不什么什么，你休息。哎，但是防癌。第二，我的手机什么时候不行了，得去换一块。但是电池。第三，让他们俩在一起多待一会儿吧，什么什么一下感情培养。第四，我们这个是福利到招，本来就没有多少利润。第五，你们上次赢了，这次就肯定也能赢吗？我看但是不见得呀。第六，这次活动学校为我们提供了什么什么支持？这今年。第二，kita pilih A atau B， langsung aja。第一，他的汉语说得很好，我的发音但是不如。第二，我建议你别去看那个演出，我已经看过了，很糟糕，不如。第三，最后老师的话什么什么，他改变了主意，这促使。第四，阳台、卧室的整体感觉都不错，但是桌子摆这儿明显不合理啊。masuk akal。第三，pilih A, B, C atau D untuk taruh kata-kata ini。第一，听说展览馆最近有个小人书展，我们周末去看看吧。但是这样。第二，他上周迟到，这周不来了。但是这样。第三，你小心点受伤就麻烦了。但是这样。第四，大家都洗的就是最好的。答案肯定是 B 呀，或者 jelas banget ini。那今天我们的课结束了，感谢你们的关注，希望大家会更加努力学习中文。